Waalaikumsalam. Juga dari sini. Tes. Tes. Ada bunyi ni. Tekan lama. Tes. Coba. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bihawlik quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ni sambung kitab Majmu' Salasi Rasail, risalah yang pertama, muka surat yang ke-6, Jawi, Fatanah, Rumi 11. Fatanah. Kita masih lagi membahaskan tentang sifat yang wajib bagi Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul, yang terakhir, yang keempat, tabligh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang keempat, fatanah, artinya cerdik, bijaksana. Kenapa ada bijaksana? Bijaksana, bijak sini. Di sana, bijak di sana. Maksudnya beramal untuk dapat sana. Tu orang bijak gitu tak? Boleh jadi ya. Bijak sana. Sebab orang yang hanya fikir dunia aja, dia bijak sini. Tapi kat sana dia tak bijak, bodoh. Di sana nanti. Tu. Boleh jadi ya. Sebab kalau kata bijak saja pun dah boleh faham dah. Kenapa nak perlu sana tu? Mesti ada sebab kan. Artinya bijak sana. Cerdik. Untuk kita faham cerdik ni macam mana? Untuk kita faham cerdik atau bijak ni macam mana, kita kena tahu lawan dia. Lawan bijak. Lawan bijak, jahil. Ataupun bahasa dalam kitab kita, dungu. Jahil lah tu, bodoh. Mustahil dungu, wajib cerdik. Setengah ulama' dia ada 3 je sifat yang wajib bagi Rasul. Siddiq, amanah, tabligh. Kerana fatanah ni dah duduk dalam tabligh. Nak menyampaikan mesti fatanah, mesti cerdik. Nak menyampaikan, tabligh tu menyampaikan. Kerana orang yang cerdik je boleh menyampaikan. Orang yang tak cerdik pun boleh sampai, tapi orang tak terima lah. Cuma untuk menyampaikan dan orang terima,
mesti automatik kena cerdik. Jadi cerdik ni bukan nombor 4. Cerdik ni duduk dalam tabligh. Tapi dalam kitab kita dia keluarkan. Okey lah, sama je. Dia keluarkan cerdik tu di luar. Maksudnya yang keempat. Sebab nak jumpa ramai orang, ada orang bahas nak mengaku Nabi ni. Kalau tak cerdik, apa bukti kau Nabi? Kan? Dia fikir. Tak boleh, orang tak terima. Dia mesti cerdik. Maka sebenarnya cerdik ni fatanah duduk dalam tabligh. Macam mana pun dalam kitab kita keluar tak apa, kita keluarkan juga. Sama je, pengiraan je. Beza dari segi kiraan, iaitu 4 dengan 3. Dari segi isi sama je. Okey, cerdik. Fatanah. Mustahil bagi seorang rasul bersifat dengan jahil, bodoh, dungu. Mustahil. Seperti yang kita bincang sebelum ni, semua sifat-sifat yang wajib bagi rasul, wajib tu wajib akal, bukan wajib syarak. Cuma fatanah cerdik ni tak boleh nak wajib syarak. Kalau sidik boleh wajib syarak, sidik amanah boleh, boleh, sidik amanah tabligh boleh, fatanah tak boleh. Macam mana nak jadi wajib syarak? Macam mana nak jadi wajib syarak? Wajib syarak ni buat, wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa. Sedangkan cerdik ni dia anugerah, kan? Anugerah Allah cerdik. Jadi tak bolehlah kita nak kata wajib syarak. Dia memang automatik jadi wajib akal. Ini saya dah faham banyak kali, nak ulang jadi panjang balik. Sikit je kita ni. Fatanah adalah sifat rasul, sifat yang wajib. Wajib apa? Wajib akal. Wajib akal ni, kalau kita nak faham wajib akal ni, seperti mana kita kena faham tabligh, sidik, amanah, tabligh. Sidik, amanah, tabligh. Sidik menyampaikan. Kita pun kadang-kadang menyampaikan. Nabi pun menyampaikan. Bezanya, kita tak mustahil untuk kita sorok. Kita tak sampaikan agama, kita sorok. Tak mustahil. Walaupun kita tak sorok, tapi tak mustahil kita sorok. Tapi Nabi mustahil. Itu beza dia. Sidik, amanah. Amanah, kita daripada dulu diajar, jika orang bagi apa-apa amanah, jangan khianat. Maka kita beramanah dalam keadaan kita tidak mustahil untuk khianat. Rasul tak macam kita, mustahil terus. Mustahil. Macam tu juga sidik, amanah, tabligh, menyampaikan. Kita disuruh untuk menyampaikan. Setiap daripada kita, bukan setiap, sebahagian daripada kita mesti menyampaikan. Kalau tidak, semua dosa. Menyampaikan agama kepada orang kafir, menyebarkan agama, menyebarkan ilmu agama, menyebarkan Islam supaya orang masuk Islam lagi. Satu golongan wajib ada, fardu kifayah. Tak ada semua berdosa. Ada sebahagian, yang lain dah lepas. Yang mana kita ni wajib disuruh untuk menyampaikan. Dalam keadaan kita tak mustahil kalau tak sampaikan, sorok. Malah tak mustahil. Nabi mustahil. Itu beza tu. Bila sebut mustahil. Sama juga cerdik. Cuma cerdik ni dia lebih mudah untuk dipahami lah. Sebab cerdik ni Allah anugerah terus. Allah anugerah terus. Kita kena belajar. Cerdiknya kita perlu belajar melalui pengalaman, melalui bersungguh-sungguh, baru jadi cerdik. Tapi Rasul berbeza. Rasul cerdik dia, cerdik wajib akal. Kalau nak senang faham lagi, cerdiknya Nabi ni cerdik Allah bagi. Bukan cerdik macam kita. Kita dulu tak cerdik. Buktinya umur 2 tahun main tai. Cerdik? Tak cerdik. Umur 3 tahun main lagi kot. Umur 4 tahun kalau tu dia dah mula pandai sikit. 5 tahun makin pandai. 6 tahun kita lari dekat tengah-tengah jalan raya. Padahal kita tak cerdik tau. Tapi bila dah 10 tahun cerdik lagi. Nampak? Cerdiknya kita dengan belajar. Dulu 1 campur 1 tak tahu. Bercakap pun tak tahu. Darjah 1 dah tahu dah. Darjah 2 makin cerdik. Masuk universiti lagi. Perlu belajar dan perlu pengalaman. Dulu budak-budak menangis, terus dia jatuhkan diri dia, sakit lutut tu. Mengajuk, menangis. Kita tahu, sekarang dah besar, sakit. Nak mengajuk pun buat cara lain yang tak sakit. Yang tak sakit. Nak jatuh pun jatuh atas bantal. Jangan jatuh atas tilam, jangan jatuh kat simen. Kalau kata nak buat jatuhkan diri. Sebab dulu tak, dulu jatuh kat mana-mana pun.
Sebab dulu tak cerdik. Dengan pengalaman, kesakitan, dengan belajar, dengan bersungguh-sungguh. Kadang-kadang belajar tak faham-faham, bersungguh-sungguh sehingga faham, maka cerdiklah kita. Nabi dan Rasul tak payah. Nabi dan Rasul fatanah, cerdik dia, bijaknya, tak perlu belajar, tak perlu try and error. Orang putih kata tak perlu cuba salah, okey tahu dah, lain kali tak buat dah. Tak ada, tak payah try, tak perlu try and error, tak perlu. Rasul, kita perlu cuba, Rasul tak perlu. Jadi Rasul ni kebijaksanaannya dianugerahkan oleh Allah secara terus tanpa perantaraan usaha belajar. Tu beza dia. Kita kena belajar. Kita tak ada terus-terus cerdik, tak ada. Allah anugerahkan IQ yang hebat pun kena belajar juga. Cuma belajar sikit dapat banyak. Itu nasib dia. Setiap orang lahir-lahir Allah dah anugerahkan kadar pemikiran yang berbeza. Lahir-lahir ada bijak. Bijak tu bukan maksud bijak ni. Maksudnya kemampuan akalnya sangat tinggi. Guna sikit, bukan. Masuk sikit boleh dapat banyak. Sebab kemampuan tinggi. IQ dia panggil. Macam tu juga dengan kekuatan. Ada Allah cipta manusia, lahirnya manusia dah ada kekuatan tersendiri. Dia cuma asuhkan sikit kekuatan jadi lagi kuat. Ada orang memang lahir-lahir dah jenis lembek, sampai ke besar lembek. Dia buat usaha pun sekadar keras sikit-sikit je, dia lembek juga, kan? Ada gitu, samalah kecerdikan, sama. Jadi itulah kita. Allah ciptakan kita dengan kadar kemampuan berfikir yang berbeza. Kerana untuk kita hidup atas dunia. Kalau Allah bagi semua cerdik, dengan maksud semua kemampuan yang sama, semua jadi doktor, pensyarah apa, tak ada orang nak gali longkang, tak ada orang nak kerja motor getah, tak ada orang nak kerja-kerja yang ni lah. Semua tinggi. Habis apa? Mana boleh? Syarikat kalau tak ada pekerja basuh pinggan, kedai makan kalau tak ada basuh pinggan, pening tu okey. Siapa nak basuh pinggan? Jadi kerana tu IQ berbeza. Walaupun kadar kemampuan tu Allah bagi dia special lebih daripada orang, tapi kalau tak belajar tetap juga bodoh. Dia bukan. Cuma belajar sikit dapat banyak. Orang yang kurang Allah bagi, dia kena usaha lebih, 2 kali ganda orang cerdik. Baru dapat sama macam orang cerdik yang belajar sikit. Jadi adil tetap adil lah juga. Kena belajar. Cuba tu kadang-kadang kita tengok dulu-dulu kawan-kawan kita belajar sikit tidur banyak, tapi dia periksa lebih pada kita. Kita ya Allah punyalah belajar, sama je keputusan dengan dia. Nak macam mana? Genetik ke, IQ dia, mak dia pensyarah, ayah dia doktor. Memanglah anak tu cerdik. Tu sama lah juga, cerdik tak belajar pun tak guna juga. Cuma dia belajar sikit. Kalau dia belajar banyak, lagi hebat. Kalau dia belajar sikit, dia sama macam orang lain yang belajar banyak. Itulah. Jadi itulah kepandaian, kebijaksanaan manusia tu. Tapi Rasul tidak. Dia dapat direct, cerdik, bijaksana tu daripada Allah secara automatik. Kalau ukuran IQ sekarang yang kita panggil genius, maka bijaksana ataupun fatanah ni lebih daripada genius. Bukan genius lebih. Sebab Allah yang direct, maka lebih pada genius. Itulah fatanah. Itu fatanah. Kerana untuk menjadikan, untuk penyampaian, untuk tabligh berkesan dan mantap, perlu fakta, perlu kemampuan menggunakan cara menyampaikan tu, perlu kaedah. Dan kaedah tu kadang-kadang berbeza-beza. Sebab tu Rasul mesti IQ tinggi. Istilah IQ lah, sebenarnya bukan IQ, fatanah. Mesti fatanah. Kerana kalau pergi kawasan ni cara lain, pergi kawasan ni cara lain. Kenapa cara berbeza nak berdakwah, nak menyampaikan? Sebab sini orangnya macam mana, orangnya kerja apa, semua tu kena proses. Kalau tak cukup memori tak boleh. Duk main loading macam internet free tu kan, kena beli RM30 30. Jangan duk pakai basic. Memang duk loading apa sah internet apa, pakai yang free. Pakai beli. Macam tu lah. Kalau setakat gitu nak pergi ke satu kawasan untuk berdakwah, mengaku Rasul lagi, siapa pun tak percaya. Dia kena ada satu kemampuan yang lain. Yang lain yang dipanggil IQ
EQ, SQ. Siapa pernah dengar? Pernah dengar? IQ, intelligent, quotient, IQ. E, emotional lah. S, spiritual. Orang putih pun buat kajian ada spiritual, kadar spiritual tu. Tu kita bab lain lah, kita masuk lain kali lah tu. Fatonah tiga mantap. IQ, EQ, SQ. Kalau kita fikir logik kita, mustahil Allah hantar penyampai risalah yang tak ada kepandaian dalam nak menyampaikan. Tak logik. Allah lantik dia sebagai rasul, tapi tak reti nak sampaikan. Tak reti nak sampaikan tu maksud tak cerdik nak sampaikan. Dia sampaikan ikut dia je. Dia tak tengok pun orang tu siapa. Sampaikan ikut. Budak kecil pun dia cakap itu, budak besar pun dia cakap macam tu. Orang tua pun dia cakap macam tu. Tak cerdik gitu. Sedangkan siapa lantik? Allah lantik. Tak mungkin begitu. Mustahil lah. Mustahil. Yang panjang tu pendek aja. Tu cerita tentang bijaksana. Yang panjangnya dalil. Tu yang panjang. Ni. Bermula dalil cerdiknya itu dalam kitab kita pendek je, tapi nak memahamnya sangat panjang. Contohnya sangat banyak. Bermula dalil cerdiknya itu, dalil setiap nabi dan rasul ni cerdik, fatanah. Maka kerana bahawasanya jikalau tiada cerdik mereka itu, niscaya tiada faham oleh mereka itu akan segala rahsia wahyu. Wahyu sampai tak faham. Sampai-sampai apa benda tak faham. Jibril bagi tahu tak faham apa benda. Sebab tak cerdik. Dan nak sampaikan pun tak cerdik juga, maka tak boleh sampaikan. Maka wahyu tu apa? Habis gitu lah. Maka mustahil kat situ. Itu dalil je. Nabi dan Rasul kita tengok dalil ni. Dalil mesti Nabi dan Rasul ni cerdik. Cerdik dia pula yang Allah anugerahkan. Dan cerdik ni pula mustahil bodoh. Bukan macam kita. Kita cerdik tapi tak mustahil bodoh. Dulu kita dah bodoh sekali pun. Masa dulu Nabi dan Rasul dia perlu menghadap cerdik pandai. Iyalah. Di zaman dia cerdik pandai waktu tu, dia kena menghadap. Dia perlu menghadap cerdik pandai yang melalui proses manusia. Usaha ikhtiar semua. Rasul kalau dia menggunakan proses yang sama, payah nak lawan. Sebab sama-sama guna proses yang sama, iaitu belajar, try and error, pengalaman apa semua. Maka dia dapat, Allah bagi fatanah, cerdik. Kerana dia nak menghadap cerdik pandai. Okay. Sama je. Allah bagi dekat Nabi Musa dapat tukar tongkat jadi ular. Kenapa? Sebab ahli sihir tu, dia punya silap mata pun ular. Maka ular Nabi ni, Nabi Musa, Allah bagi direct. Sama je sebenarnya. Ceritanya sama je. Jadi Nabi dan Rasul perlu menghadap cerdik pandai, perlu menghadap profesional waktu tu, pembesar-pembesar, raja-raja, kaisar-kaisar. Nak menghadap raja bukan senang. Kita boleh menghadap raja? Cuba pergi minta buat isi borang apa, boleh tak? Rasa sampai ke sudah tak dapat jumpa. Tak boleh. Yang tak payah raja sekarang yang jadi agung, boleh? Buatlah, cuba. Atas apa alasan sekalipun, cuba pergi jumpa. Boleh tak jumpa? Boleh. Kalau pergi terkejut-terkejut dia semayang Jumaat tu, boleh lah kot. Ni pergi jumpa dekat istana, tak boleh. Sebab apa? Macam mana nak buat? Mula-mula nak jumpa siapa? Kat situ pun dah start lah. Dia ada banyak step. Jumpa orang ni kan. Sebab-sebab dia pula. Jadi sebab-sebab kena kukuh. Jumpa orang kena betul. Lepas tu proses masa. Semua tu perlu pengetahuan. Jadi sekarang ni Nabi dan Rasul perlu cerdik. Sebab dia akan jumpa kaisar ataupun raja yang kita nak jumpa sama-sama Islam pun payah. Ini jumpa yang lain. Kaisar-kaisar ataupun raja-raja yang waktu tu. Ada yang kejam, ada yang baik. Yang baik macam mana nak cakap, yang kejam macam mana nak cakap. Macam mana? Dan nak jumpa juga orang biasa. Orang biasa tu pula ada yang tua, ada yang muda, ada yang remaja, ada yang kanak-kanak. Mesti berbeza. Takkan nak cakap dengan raja pembesar sama cakap dengan budak-budak. Maka kena cerdik kat situ. Kena memerlukan dia panggil pendekatan yang sesuai.
Dan apa tujuan jumpa? Apa tujuan jumpa cerdik pandai? Apa tujuan jumpa pembesar, raja-raja, kaisar-kaisar? Apa tujuan berjumpa orang biasa? Apa tujuan berjumpa orang tua, orang muda? Apa tujuannya? Tujuannya dia nak dakwa Nabi dan Rasul ni. Aku Nabi, aku Rasul. Jadi nak membuktikan dia tu benar, dakwaan yang dia bawa, nak menarik manusia yang daripada dia kata sesat. Sedangkan manusia tu rasa tak sesat pun okey je hidup. Kau sesat sekarang ni, nak ikut, bukan mudah. Bukan mudah. Dia memerlukan bahasa ataupun olahan perkataan yang sesuai. Orang papanah je boleh buat bahasa yang sesuai. Korang ni semua akhirnya masuk neraka, gitu. Memang tak ada orang beriman. Dia ada cara dia. Malah kita tengok, aku nak masuk Islam, Nabi kita sendiri, aku nak masuk Islam tapi aku tak nak semayang, boleh masuk Islam? Nampak? Kalau ikut kerah dia, mana boleh? Nak masuk Islam kena semayang. Tapi Nabi kata masuk. Aku nak masuk Islam tapi aku tak nak puasa sampai mati. Okey, janji masuk Islam. Lepas tu baru cerita. Akhir sekali yang tak nak semayang tu jadi kuat semayang. Adalah cara dia, fatanah. Panjang cerita bab tu. Sama juga kita. Orang nak masuk Islam tapi tak nak sunat, bagi tu. Diorang takut sebab sunat je, nak tahu. Saya jumpa lah 3-4 orang takut nak masuk Islam sebab potong. Siapa salah ni? Salah kita tau. Mula kita gurau dengan budak-budak. Dengan budak-budak pun salah sebenarnya gurau gitu. Siaplah kau, gergaji. Lepas tu, ambil kau. Budak tu mau menggigil, berlari, lompat, lari, hilang tak balik rumah. Itu gurau yang tak boleh buat. Bodoh gurau gitu. Gurau bewok panggil. Biawak punya gurauan. Tak boleh sebab budak tu dia ganggu emosi, dia ganggu dia dan menyusahkan mak bapak dia. Habis tu, Tok Mudin dah balik. Nak kena datang bila pula? Kan menyusahkan orang. Tapi kalau jenis menggigil pun tak apalah, dia seorang aja. Takut dia lari. 3 hari tak jumpa. Macam mana? Takut nak sunat. Itu budak-budak. Dengan orang tu pun sama. Bila kita gembar-gemborkan benda tu, bab sunat, orang kafir mesti tahu cerita ni. Cerita yang angkat cerita tu. Macam mana ni kena potong. Habis lah, tak guna hidup, semua kasi potong. Dia mana tahu potong sikit, potong banyak. Mungkin dia ingat, kalau kecil-kecil potong sikit, kalau besar-besar potong habis. Mana dia tahu? Dia mana tahu, dia kafir. Kita pula keluarkan benda tu. Lepas je Islam syahadah, jangan lupa jangan pergi sunat. Uish, relax lu. Relax. Cuma itu dululah. Sekarang ni belah-belah pantai barat sana, belah-belah barat sana, orang kafir sunat secara sukarela. Dalam 10 tahun lepas lebih kurang 10 lebih kot. Lebih kurang nak sunatkan anak. Tengok ada ramai orang kafir, orang Cina. India pun ada. Kenapa? Bagus. Apa dia panggil? Bersih, dia kata. Dia sendiri. Tapi dia tak sunat lah mak bapak dia. Anak je dia buat. Dia paksa anak dia. Dia tahu baik. Dia tu sekarang. Jadi tak ada masalah lah buat tu. Dia tahu. Cuma jangan kadang-kadang dia masuk Islam kerana nak kahwin. Jadi kita terus cerita pasal sunat. Pertama dah kata masuk Islam bukan betul sebab nak kahwin. Tak apa. Terima Nabi terima orang nak masuk Islam tak nak sembahyang. Masuk dulu. Penting masuk dulu, selamatkan akidah dulu. Yang tu nombor 2, nombor 3. Bila kata ni nak masuk Islam sebab nak kahwin ni. Jangan cakap gitu. Lepas tu pula, kalau macam tu jangan lupa pas kahwin terus sunat. Lah kali dia fikir, aku nak kahwin perempuan ke nak sunat? Mana satu? Lah kali tak apalah, tak dapat cari perempuan lain lah, janji tak sunat. Tak masuk Islam. Tu, kita punya gurau kadang-kadang salah. Gurauan kita kadang-kadang salah. Sedangkan Nabi fatanah. Boleh dulu. Masuk Islam dulu. Nanti kita cerita belakang. Bab-bab semayang apa cerita belakang. Akidah dulu selamatkan. Itulah fatanah, itulah cekedik. Itu cekedik. Jadi Nabi, mana-mana Nabi dan Rasul yang tak cekedik, dia akan buat tindakan yang tak cekedik, menyebabkan Islam tu tak berkembang. Dan Islam sekarang ni telah berkembang. Bermakna Nabi cekedik. Tu senang
Kalau Nabi tak cerdik, Islam tak sampai kat kita. Tak sampai. Tu keturunan yang Melayu original yang duduk ni, duduk sembah pokok. Duduk sembah roh. Sembah roh. Itulah asal sebelum pendakwah Islam datang untuk Islam kan waktu tu. Sebelum tu ada kata Hindu. Nah, yang orang Hindu pun sibuk nak kata negara ni Hindu punya. Bukan orang Melayu agama Hindu. Zaman berapa ratus ribu tahun dulu. Ni silap faham. Jadi itu bukti Nabi cerdik sebab sampai kat kita. Orang tak cerdik tak boleh sampai. Boleh sampai ke? Daripada Arab sana, daripada Mekah Madinah sana boleh sampai ke sini berapa ribu kilometer boleh sampai. Kalau tak cerdik orang yang menyampaikan. Itu bukti. Jadi senang je. Apa bukti Nabi cerdik? Kita dapat Islam. Tapi kena fikir jauh lah. Jauh. Kenapa? Kalau Nabi tak cerdik, takkan sampai Islam kat kita. Sebab Nabi cerdik lah boleh sampai. Jauh dia fikir. Jauh. Fikir jauh mana? Bijaknya fikir sejauh mana? Sejauh sana. Seberang sana. Sebalik sana. Iaitu lepas kematian. Bukan alam sebalik mata. Itu lain. Itu lain. Alam sebalik mata tu lain. Cerita pasal jin lagi. Jangan bahaya. Apa keluar je kat sini? Alam sebalik mata ni. Bahaya sini. Dah jumpa dah orang? Belum. Masya Allah. Risau. Bahaya weh sini. Bukan orang je ada weh. Okey. Jadi itu buktinya Nabi tu fatanah, cerdik. Dan Nabi nak kena hafal Quran, mestilah 6,000 lebih ayat. Tak cerdik boleh hafal? Tak boleh. Kekuatan yang tak kuat tak boleh hafal. Dan nak menjelaskan dengan puluhan ribu hadis. Yang Nabi sebut tu hadis tu puluhan ribu. Boleh kalau tak cerdik? Tak boleh. Dan dia nak berdakwah dengan orang kafir sebaik-baiknya sehingga orang kafir tu peluk Islam. Tanpa kebijaksanaan yang luar biasa, pasti gagal. Dalam masa yang sama, kita tengok bukti, dalil ni. Nabi adalah ummi, iaitu tidak tahu membaca dan menulis. Ada khilaf. Kita ambil yang macam mana kita belajar dulu. Dulu kita belajar, awal-awal dulu, tak tahu membaca menulis tu betul tak tahu membaca dan menulis. Kemudian ni bawa dia keluar datang beberapa khilaf-khilaf yang lain. Maksud tak reti baca menulis tu bukan Nabi tak reti, Nabi reti. Tapi kaum itu yang tak reti. Nabi diutuskan pada satu kaum yang tak reti menulis dan membaca. Bukan Nabi tak reti menulis dan membaca. Ada kata gitu dah, tu yang sekarang-sekarang ni. Ada yang kata Nabi tak reti baca dan menulis. Tidak, Nabi reti. Tapi ummi tu maksud lain. Ummi itu kan ibu. Ummi kan ibu. Dia kias ke situ. Maksudnya Nabi ni ibu segala manusia. Ibu tu maksud ibulah. Macam ibu negara, ibu apa? Ibu manusia. Itu ummi. Bukan ummi tak reti. Ada macam-macam dah ada. Tapi tak apa-apa. Itu biar kan. Kita ambil yang dulu balik. Iaitu tak reti baca menulis yang asal. Tak reti menulis, tak reti membaca. Ummi. Kita tak nak bahas kilah-kilah tu. Jadi, bila Nabi tak tahu membaca dan menulis, Nabi juga bersifat fatanah, cerdik. Buktinya apa kat situ? Buktinya membaca adalah jambatan ilmu. Jambatan untuk orang kebiasaan jadi pandai. Mereka yang mempunyai tahap luar biasa, membaca bukan lagi perantara yang baik. Habis tu hafal terus. Pernah dengar tak orang belajar sungguh-sungguh masuk universiti, lepas tu menega, lepas tu berjaya menega dia? Pernah dengar? Pernah dengar tak ada orang yang sekolah rendah pun tak lulus tapi dia berjaya dan bawah dia semua degree. Dia darjah apa tah, saya tak ingat. Darjah Melayu, sekolah Melayu dulu pun tak lepas. Darjah apa istilah dia panggil, tak lepas. Senang cerita dia belajar campur tolak gitu aja. Setahun 2 tahun dia belajar kat sekolah. Tapi bawahan dia ribuan degree. Ya, tapi ada juga orang yang belajar sampai pandai, buat bisnes, bawah dia pun sama juga. Okey, kenapa dua perkara ni ada? Kerana orang yang tanpa belajar, tadilah kita istilah tanpa belajar ikut cara tu, memang dia cerdik. Maka dia tak reti membaca dan menulis pun.
Ramai ada. Saya tak ingatlah cerita-cerita tu, tak sempat nak cari siapa. Nama-nama besar yang tak reti membaca dan menulis pun. Tapi yang kalau setakat di Lembah Kelang tak adalah kenal orang Cina. Sempua laju tuk dengan tangan dia. Pakai sempua. Tapi tulis tak reti. Semua accountant dia semua orang tulis. Tapi dia ambil accountant dia yang dia percaya anak dia lah maksudnya. Ramai je yang berjaya. Kenapa dia boleh berjaya sama dengan orang yang belajar ikut cara biasa? Kerana dia lebih pandai daripada orang tu. Dia ada satu kebijaksanaan yang dia hafal terus. Dia nampak. Kita tak nampak, dia nampak. Dia tengok, ini boleh buat bisnes ni. Kita tak nampak pun. Mana peluang bisnesnya? Masa PKP. Masa PKP, semua orang jam. Tak boleh kerja. Bila tak boleh kerja, duduk rumah. Tak boleh fikir apa. Tapi ada beberapa orang yang boleh buat, yang jadi Grab lah apalah semua ni. Hidup elok aja. Malah time tu dia cari duit banyak bandingkan sekarang. Orang lain nampak itu habislah kita. Dia nampak ini duit. Kenapa dia boleh nampak? Orang lain nak tiru tak jadi macam yang asal dah. Peniru-peniru ni takkan boleh kejar dah. Yang asal ni. Pioneer. Yang asal. Kenapa jadi gitu? Sebab dia mempunyai satu kebijaksanaan. Meneka. Okey. Tak lama lagi jadi gini. Dia dapat fikir. Tengok dunia. Tengok tu. Tengok ni. Tak lama ni. Kita buat siap-siap lah syarikat. Syarikat-syarikat yang pos-pos ni. Pernah dengar JNT dulu? Duk main pos laju lah. Walaupun tak apa laju. Duk main pos laju je kita. Pernah dengar JNT lah apa, saya tak kerti. Saya tahu yang tu je. Kenapa tiba-tiba je dalam masa berapa tahun je meletup, kalah habis dah yang lain? Mana dia orang tahu? Dia orang ada awal sikit sebelum tu. Macam tahu-tahu je. Macam konspirasi je. Itu yang keluar konspirasi tu. Dia ada satu kebijaksanaan. Dia nampak yang kita tak nampak. Tapi tak semua orang. Ada orang dia perlu belajar, ambil buat kajian. Tak lama lagi akan berlaku inflasi. Tu dia belajar. Ada orang tak payah. Dia tengok aja. Dah tahu tak lama ni teruk ni. Harga nak naik, barang nak naik ni. Macam contohlah. Dia dapat tahu dengan hanya melihat. Tapi dia tak boleh nak terangkan balik biasanya. Dia tak boleh nak ajar orang pun. Aku tahu kan. Aku tahu. Tapi kenapa tak boleh nak cakap. Tapi aku tahu. Gitu je. Biasanya lah. Sebab dia dapat pun dengan cara tu. Maka tak boleh ajar. Orang yang dapat dengan cara susah payah, dia boleh ajar balik. Dia boleh ajar balik kat orang. Jadi Nabi dapat direct. Nabi dapat direct ilmu tanpa perlu membaca dan menulis. Kerana Nabi mempunyai satu keupayaan yang melampaui yang lain. Tak perlu membaca dan menulis. Membaca menulis ni lambat pandai. Gitu pula. Ada cara lagi cepat. Begitulah lebih kurang. Lambat kalau pakai ni. Tapi orang biasa macam kita, baca menulis. Satu kemuliaan bagi kita dapat membaca dan menulis. Satu kecelaan bagi kita tu orang biasa tak dapat membaca dan menulis, satu kecelaan bagi orang biasa. Tapi bagi Nabi tak tahu membaca adalah satu kemuliaan. Kemuliaan. Sebab dia akan buat lebih daripada orang yang reti membaca dan menulis. Tak satu kemuliaan. Jadi tak boleh membaca dan menulis Nabi tadi ni satu kemuliaan, bukan kehinaan. Kerana dia mempunyai daya ingatan yang tinggi untuk hafal. Maka tak perlu tulis. Kita dobek, lepas tu nama ada dobek, lepas tu ada kitab. Dobek, tulis. Kalau tak ikat, tak tulis, lupa. Kita gitu. Nabi tak. Ingat, lekat terus. Terus lekat. Tu kehebatan Nabi. Dan sifat Umi yang tak reti membaca menulis tapi sekedik ni membuktikan apa ilmu-ilmu yang Nabi dapat bukan daripada baca. Tak boleh orang nak kata dia pandai sebab dia hari tu dia hilang kejap dalam 10 tahun. Balik-balik tengok tu orang pandai. Mesti dia belajar kat mana-mana. Sebab dia tahu membaca dan menulis. Ni tak tahu membaca dan menulis. Secara automatik apa yang dia sampaikan tu kena perlu bincang lah. Sebab dia tak reti baca menulis tapi dia sampaikan lebih cerdik, lebih hebat daripada orang reti baca dan menulis. Ini mesti ada sesuatu. Mesti ada sesuatu. Jadi mana dia dapat? Daripada wahyu lah. Kalau kita kata wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak bercakap menurut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu daripada Allah. Itulah maksud wahyu tu. Maksud wahyu tu mana? Direct daripada Allah.
direct daripada Allah. Dan hikmahnya yang paling besar, orang tak boleh kata Nabi reka Quran. Tak kerti baca nak reka Quran macam mana? Tak boleh. Itu hikmah dia lah. Jadi kalau kita perhatikan, kita bincang bab cekedik lagi ni kejap. Jika kita perhatikan, kebolehan atau kemahiran membaca dan menulis bukan penentu untuk dinilai kebijaksanaan seseorang itu ataupun tidak. Tidak. Bukti pula, pandai baca dan menulis automatik bijak. Tak pandai baca dan menulis bodoh. Gitu? Tak. Itu bukan kayu ukur dia, bukan. Kita tengok bukti. Yang duk isap dadah tu pandai baca? Cerdik bodoh. Isap gam. Oh, tu paling teruk. Rosak otak. Gam tu masuk dalam otak. Dia jadi lebih teruk daripada dadah biasa. Gam ni. Dia paling murah, boleh beli kat Huawei. Campur letak. Nanti ajar orang pula. Bubuh. Bahan-bahan. Dia punya pergi naik langit ke-7. Tapi kerosakan dia buat lebih rosak daripada dadah biasa-biasa ni. Dadah yang lain-lain ni. Lebih teruk. Gam. Yang tu reti baca tu. Yang Instagram tu. Kata pandai baca dan menulis, maknanya orang pandai lah. Kayu ukur. Tak. Yang minum arak tu semua pandai baca menulis. Sedangkan itu perbuatan yang tak betul dan perbuatan yang bodoh. Tapi minum juga. Sebab tipu aja, minum lupa kejap. Kan menipu diri sendiri. Tapi tahu baca dan menulis. Yang belajar menara gading tinggi-tinggi pun ramai tak yang sembah bukan Tuhan sebenar, sembah batu. Cerdik. Kata tahu membaca dan menulis. Ni bukan tahu membaca dan menulis lagi ni. Lebih tinggi daripada tu. Sampai masuk tinggi. Pelajaran yang tertinggi. PhD ke apa, tertinggi. Tapi tetap juga sembah bukan Tuhan sebenar. Sembah makhluk. Bukan sembah Tuhan. Tak cerdik tu. Kita SPM pun tak apa nak lulus. Tapi sembah Tuhan. Itulah cerdik. Tuhan yang sebenar. Itu yang cerdik yang sebenar. Buktinya kat sini, nak bagi tahu bukti membaca dan menulis bukan kayu ukur cerdik tu je. Sebab Nabi tak kerti baca kan. Itu bukan kayu ukur cerdik. Kayu ukurnya buktinya adalah ramai yang tahu baca menulis tetap juga tak cerdik. Tu je nak cerita. Dan walaupun bila Nabi tak kerti membaca dan menulis, macam mana Nabi nak dapat maklumat daripada yang dilihat? Sebab membaca menulis kan lihat. Bila lihat, dapat maklumat. Maka Nabi perlukan maklumat pertama daripada suara. Orang cakap, itu selesailah. Daripada tulisan pun, Nabi perlukan juga maklumat. Kalau tidak, macam mana nak dakwah ni? Nabi perlukan semua maklumat sebanyak yang mungkin. Langit, bumi, sebanyak yang mungkin maklumat untuk nak sampaikan. Antara maklumat yang ada dalam tulisan. Jadi Nabi tak kerti baca dan menulis. Macam mana Nabi nak dapat maklumat daripada itu? Daripada cara melihat. Nabi dapat maklumat tu tanpa perantaraan membaca dan menulis. Nak faham, mari kita tengok wali. Kerana Allah cipta wali, walaupun kita hanya boleh cerita je, wali kita tak pernah jumpa pun. Wali nikah pernah lah. Wali betul tak ada jumpa, cerita wali lama. Tapi kisah mereka tu kita cerita sampai sekarang kerana Allah simpan cerita tu, jadikan cerita tu sampai sekarang kerana tujuannya nak bagi kita faham Rasul. Bukan sekadar hebat itu wali itu saja. Tak. Tujuannya kalau wali pun macam ni, Nabi, Rasul, lagilah. Tu tujuannya. Mari kita tengok cerita wali. Ada satu kisah cerita wali. Ada duit halal dan duit haram dicampur dalam satu bekas. Kemudian dia bagi wali, ambil duit. Awak nak ambil banyak mana pun ambil duit. Ambil. Wali tadi hanya ambil duit yang halal aja. Macam dia boleh tahu? Dia ambil duit halal aja. Dicampur. Katalah kita ambil contoh sekarang. Duit 50 duit haram, duit 100 duit haram, duit 20 duit halal, duit 10 pun duit haram. Kata lagi tu. Wali tadi pilih ambil RM20.
20 cukuplah 100, Alhamdulillah, terima kasih bagi 100. Tapi 20. Dia tak ambil yang 100 ataupun 50. Ataupun dia kata, ambil 100 ringgit, tak kisahlah nak ambil 100 keping ke, 50 ke, 20 ke, 10 keping ke, tak kisah ke, nak campur pun tak kisah. Ambil. Dia akan ambil 25 keping. Macam mana dia boleh tahu? Kita, oh hebat wali, oh hebat. Yalah hebat lah. Tapi macam mana dia boleh tahu? Kisah-kisah yang kita dengar, wali tadi dia boleh nampak kesan. Istilah dia panggil asar. Kesan. Macam kita gosok gigi yang ada pedas tu, bila kita dah koma pun pedas kekal ada. Itu dia panggil asar. Kita pakai inai, tunggu lama sikit, sejam 2 jam kita buang, ada kesan. Dia panggil asar. Tu kesan. Itu maksud asar. Jadi wali-wali ni boleh nampak kesan, bukan kesan yang biasa tadi. Kesan pedas, kesan pedih, kesan warna inai, bukan. Dia boleh nampak kesan halal haram. Direct. Jadi dia mungkin ni kita reka sini, mungkin dia nampak yang 150 tu macam hitam, macam gelap-gelap, macam buruk, macam tu kot. Buruk. Duit buruk. Sedangkan duit tu tak buruk, nampak macam duit buruk. Tapi duit RM20 nampak macam baru. Ada beza tak? Tu nampak asal. Orang lain tak nampak. Jadi kalau wali macam tu, wali bawah lagi, rasul atas lagi. Lagilah asar dia lebih, tak perlu baca dah, tahu dah. Tengok, tahu maksud apa dah. Tu masuk. Kita perlu baca satu-satu, dia tak. Malah sekarang pun ada kajian dia panggil photograph memory. Banyak istilah pelik pula keluar malam ni. Dia panggil photograph memory. Dia tak perlu, dia tengok. Tup. Dia ingat sesuatu. Dia boleh baca balik. Tutup, aku boleh baca balik. Buat je ni. Saya tengok sendiri. Tapi lama sikit tu, melampau. Tengok. Okey. Macam tu lah, lebih kurang 10 saat kot. 10 saat, satu muka 10 saat, lebih kurang. 10 saat, lebih kurang lah. Banyak juga. Okey, baca balik. Muka surat ni, dia baca. Dia kata dia boleh keluar. Dia panggil photograph memory. Dia boleh keluar, dia boleh baca. Nampak. Senang apa Quran kalau gitu tak? Tengok gitu aja. Itu bagus orang biasa. Itu para wali kita cerita tadi. Nabi Rasul lagilah lebih. Jadi tak pelik lah. Nabi tengok boleh faham. Ada cerita orang-orang hebat zaman dulu. Dia dapat bagi tahu sama ada ayat tu Quran, hadis sahih ataupun hadis palsu, hadis maudhu'. Dia boleh beritahu dengan cara orang ni sebut. Kau baca. Hadis tu dia buat macam ayat Quran. Kan boleh kan? Hadis kalau kita baca ikut lagu dia jadi Quran. Orang semua ikut Quran. Ini pun orang kata kau pegang Quran tak ada tak ada wudu. Ini pun orang kata Quran, janji tulisan macam ni. Jadi wali ni bila orang baca Quran dia buat rupa hadis. Dia baca tu macam baca hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baca macam hadis tapi ayat Quran. Ataupun dia baca Quran dia buat macam hadis. Ataupun dia reka. Ini bukan hadis tapi ini adalah hadis kata. Dia boleh tahu semua. Reka banyak mana pun. Sedangkan hadis puluh ribu. Sedangkan orang tak boleh hafal semua. Macam mana? Rupa-rupanya dia bukan hafal. Dia boleh nampak keluar kat mulut. Kalau Quran keluar emas, bukan keluar emas, macam ada macam asap ke macam emas, macam itulah. Kita tak tahu, agak aje. Kalau hadis keluar macam perak. Dia punya hawa, dia punya keluar angin tu. Kalau dia cakap bohong, merapu, lara-lara, keluar hitam. Macam asap hitam, macam lah gitu. Sebab tu dia boleh tahu, bukan dia hafal. Itu namanya kesan. Kalau wali pun ada cerita gitu, siapa yang tak pernah dengar kena banyak baca kisah wali, tapi tak digalakkan baca kisah wali ni sebenarnya. Lama dia takut dia terus termasuk dalam kisah tu tak mengaji dah. Duk main hebat wali ajalah. Dia tu wali. Wali tu wali lah. Takut gitu. Sebab ada orang bila masuk bab-bab seronok macam ni tak mengaji dah. Majlis fiqh malah payah. Baik mengaji pasal wali. Bukan jadi wali pun. Jadi kalau tak pernah dengar, banyak kisah-kisah para wali. Kisah-kisah pelik dia panggil. Kenapa ada kisah tu? Nak beritahu, kalau Nabi pun macam tu, Rasul
Kalau wali pun macam tu, Rasul lagilah power, lagilah lebih. Lagilah. Ada riwayat kata ketika perjanjian Hudaibiyah yang tulis Sayyidina Ali. Tapi perjanjian Hudaibiyah ni berat sebelah. Apabila orang yang Madinah ni, dia kan hijrah ke Madinah. Madinah ni pergi ke Mekah. Madinah pergi ke Mekah. Orang Mekah pergi ke Madinah. Dia kena suruh dia pulang balik. Pergi balik ke Mekah. Sedangkan Nabi di Madinah. Patutnya orang datang nak beriman di Madinah, terus pegang tak, kena hantar balik. Tapi orang yang kat Mekah, orang yang kat Madinah, macam mana? Orang yang Madinah pergi ke Mekah, tak boleh balik lah ke Madinah. Berat sebelah, rugi Nabi sebab orang Madinah pergi Mekah tak boleh balik, makin kurang kat Madinah. Orang Mekah pergi Madinah boleh balik. Ini berat sebelah, Sayyidina Ali kata. Dia tulis perjanjian Hudaibiyah. Ini berat sebelah. Tapi Nabi jauh fatanah. Kenapa? Orang yang datang ke Madinah nak beriman, kita ajar dia balik, dia sebar kat sana. Nampak? Ada kona jauh. Tu Nabi fatanah, cekedik. Tapi Sayyidina Ali tak, last sekali buat perjanjian macam tadi. Orang musyrik Mekah, dia tak nak sign kan? Sebab dekat situ daripada perjanjian genjatan senjata musyrik Mekah adalah pembesar-pembesar kerajaan Mekah dengan Muhammad Rasulullah. Dia tak nak. Kenapa boleh letak Muhammad Rasulullah? Kalau lah aku sign, aku iktiraf dengan Rasulullah. Padam. Nabi padam tu, Nabi nampak. Sayyidina Ali tak nak padam. Letak tangan belakang. Tak nak. Nabi padam, ambil Elio padam. Mana Nabi tahu? Sedangkan tak tahu membaca. Ada yang kata sebab Nabi nampak kesan. Ada yang kata Nabi bukan tak tahu membaca gitu sangat, tak sikit-sikit tu tahu. Maksudnya Rasulullah takkanlah tak tahu. Ada kata gitu. Tak apalah, kita nak ambil kesan tadi tu. Nampak kesan, Nabi padam dengan Elio dia. Betul. Kerana itulah dijadikan dia panggil mukjizat, dijadikan karamah kerana untuk kita kenal mukjizat. Tu karamah para wali. Para wali dia panggil karamah. Allah tetap adakan karamah sampai sekarang walaupun cerita. Tujuannya untuk kita faham mukjizat. Kerana kita tak boleh nak faham mukjizat. Mukjizat ni mencari adat, tak boleh nak faham. Kita cuma boleh dengar cerita belah bulan, tapi kita tak boleh nak sampai. Tapi karamah boleh. Hari ni sembahyang maghrib dekat sini, Balok Pine, jumpa orang sembahyang Isyak kat Mekah. Nanti orang Mekah nanti balik, dia cerita balik. Cerita dulu lah, biasa dengar kan. Biasa dengar semua cerita tu. Itu pun kita boleh tangkap. Apa tujuan adanya kisah karamah tu? Kan dia nak bagi faham mukjizat lagi lah, lebih berganda-ganda. Karamah pun dah gitu. Tu tujuannya. Karamah untuk wali, mukjizat untuk para rasul, para nabi dan rasul. Ilham dengan wahyu. Wahyu kita tak boleh faham macam mana, boleh dengar cerita je lah. Maka Allah bagi ilham. Kadang-kadang ada dia dapat ilham. Futuhat dia panggil. Ilham dekat orang-orang yang terpilih. Macam ni tiba-tiba aku dapat. Tiba-tiba kau apa hal? Tiba-tiba aku dah dapat dah. Ni masalahnya, boleh settle. Sebab lama fikir, tiba-tiba dapat. Mana datang? Kalau buat kajian, tolak campur bahagi ni, ambil buku ni, ambil search internet, okey, dapat keputusan. Tak apa, kita dah sedar, nampak benda tu. Ni tak tahu dah, buntu dah. Tak tahu nak buat apa. Selang 3 minggu lepas dia tu, patut pun. Okey, kat sini. Orang-orang mesin biasa pelik penting benda tu. Dia tak dapat settle macam mana. Tiba-tiba, patut pun. Betul kan kat sini? Macam ni siapa bagi tu? Kalau dia fikir, dia cari, jumpa dia, kita boleh kata dia cari. Siapa bagi? Ilham. Tujuan Allah adakan ilham tu dekat orang-orang terpilih, nak bagi tahu wahyu gitu bukan begitu, lebih pada tu. Macam tu juga dengan maksum. Maksum dengan mahfuz. Bukan mampus, mahfuz. Penjagaan. Mahfuz. Dengan maksum. Maksum ni Allah pelihara kan? Maksum terpelihara daripada dosa. Ada kita tengok orang-orang yang kita panggil warak. Mahfuz, Allah jaga dia. Dia tanah runtuh, tapi dia sepatutnya kerja hari tu, tapi dia cuti. Tu mahfuz tu. Dia mana tahu esok nak tanah runtuh, sekali yang lain mati, dia tak mati.
Sebab dia tak pergi. Gitu lah. Dia panggil penjagaan. Mahfuz. Kenapa Allah adakan mahfuz sampai sekarang? Nak bagi kita faham maksum tu apa? Maksum tu lebih lagi, Allah jaga. Tu Allah buat mahfuz ni kadang-kadang. Maksum tu ada pada Nabi dan Rasul. Jadi cerdiknya Nabi dan Rasul ni, kita nak faham cerdiknya Nabi dan Rasul, dia bercakap mengikut tahap orang yang kat depan. Kalau dia cakap dengan kanak-kanak, dia turun tahap sesuai dengan budak-budak. Dia cakap dengan orang tua, dia naik balik ke tahap orang tua. Yang berpelajaran, dia cakap cara berpelajaran. Orang yang tak pelajaran, dia cakap cara orang kampung. Dia jumpa orang mat-mat motor apa, dia main gualu. Wah, gua belanja minum. Macam okey, pakai serban macam ni kan. Macam ni. Lu pergi mana? Mai ada sini. Minum lu, lepak lu ah. Minum lu. Gua belanja. Bukan belanja, gua payung. Gua ni lah istilah. Bila jumpa habis kita jumpa Cina, jumpa India pun terus tukar. Jumpa India tiba-tiba cakap gini, tangan gini, apa hal? Jumpa Cina, pergi mana? Sejak bila kita cakap gitu? Tiba-tiba jumpa dengan orang sama je, tak pelik pun. Kita kadang-kadang duk buat gitu selalu. Saya tengok apa pasal tiba-tiba ni berubah Pak Haji ni. Kita mau murah sikit Pak Haji cakap apa hal dia meraihkan. Tak ada masalah. No problem pun. Itulah caranya. Pergi tengok orang tu, dia akan cakap ikut sesuai dengan orang tu. Tapi kita lihat kadang-kadang orang kita ni dia orang dewasa, tapi bila dia cakap dengan budak-budak, budak tu lari menangis. Tak retinya cara cakap dengan budak-budak. Kadang-kadang bila cakap dengan budak-budak tak ada masalah. Bila cakap dengan orang tua, kena sound. Kau ni cakap macam budak-budak lah. Ya Allah, aku tak boleh masuk lah. Ada. Tapi dah tua. Ada. Jadi itulah kadang-kadang dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu pun sama juga. Kadang-kadang bahasa-bahasa ilmiah, tapi cerita dekat orang-orang yang tak ilmiah. Bahasa-bahasa yang tak ilmiah, cerita dengan pensyarah-pensyarah. Memang tak sesuai. Sangat tidak sesuai. Jadi kebijaksanaan yang sebenar adalah apabila nak menyampaikan, sampaikan apa yang dia perlukan. Bukan sampaikan apa yang kita tahu. Kalau sampaikan apa yang kita tahu, kita je syok sendiri, dia tak dapat apa yang perlu disampaikan itu. Kalau orang mari tanya, malam ni ada soal jawab pukul 10. Alang-alang cerita sikit. Setiap hari Selasa saya ada soal jawab pukul 10. Facebook, boleh tengok Facebook saya. Sampai pukul 10 sampai pukul 12, kadang-kadang pukul 1. Apa-apa soalan berkaitan dengan agama, kita jawab slow-slow lah. Kita jawab cara santai-santai. 2 jam, 3 jam. Dah siri yang ke 100 lebih lah. 100 lebih lah sekarang ni. Malam ni ada, boleh soal jawab. Boleh nak ada apa-apa soalan, tengok kat Facebook pukul 10 lah. 10 lebih sikit hari ni. Okay. Kadang-kadang orang tanya, kita jawab apa yang kita tahu. Kalau kita tahu banyak, kita jawab banyak. Kalau kita tahu sikit, kita jawab sikit. Sedangkan kita jawab, sepatutnya yang cerdik adalah kita jawab apa yang dia perlukan, bukan apa yang kita tahu. Itu kita nak bagi tahu, kita pun tahu. Buat apa? Apa yang dia perlukan. Itu kebijaksanaan yang sebenar. Kerana kadang-kadang dia tidak ada kemampuan untuk cerna, tak dapat kemampuan pun untuk proses. Tak guna kita beritahu dia. Tak guna kita bagi tahu. Alah budak-budak kan. Mak, adik keluar kat mana? Jawab macam mana? Mak, macam mana adik boleh ada? Macam mana adik boleh ada? Mak pergilah beli bungkus. Macam mana nak jawab? Kan kita jawab ikut kadar dia. Ke kita jawab macam cakap dengan orang tua? Tak. Tidak. Kita cakap ikut dia. Umur 5 tahun, 6 tahun yang mula-mula boleh bercakap ni kan. Dia kata dia nak adik. Mak pergi beli sekarang juga. Macam nak cakap? Bukan kita cakap, mana boleh main beli-beli. Kau ingat adik boleh beli je? Menangis budak tu. Tapi nak cakap mana? Kau tunggulah mak buat anak lu macam tu. Macam mana? Macam mana? Maka kita akan jawab ikut kadar pemikiran dia. Betul tak? Kadar pemikiran dia lah kita jawab. Begitulah.
Itulah kebijaksanaan sebenar. Itu dalam bab itulah. Bab-bab lain pun sama lah. Bab-bab hukum sama. Bukannya menceritakan apa yang kita tahu, bukan menjawab apa yang kita tahu, tidak. Tak. Kita bagi tahu apa yang dia perlukan. Okey, kena berhenti dah. Ada berapa perkara lagi? Fakta sejarah. Nabi sampaikan, ramai orang tak nak dengar, tutup telinga, bangkang, memperolok-olok, mengejek-ngejek, malah ada yang berperang. Kenapa jadi gitu? Kerana jadi macam tu, kerana tak boleh nak jawab hujah. Sebab Nabi fatanah, Nabi cerdik. Bila hujah kalah, itu jadi perang. Itu yang tutup telinga. Tak nak dengar, tak nak dengar. Kalau boleh hujah, dia akan lawan hujah. Dia akan lawan hujah. Nabi Ibrahim pun berhujah dengan Namrud. Nabi Yusuf pun berhujah dengan, bukan berhujah lah, bijaknya dalam menguruskan negara. 7 tahun tu dia ketam tanpa sekalikan tangkai kan. Sekalikan tangkai, itulah dia. Banyak peristiwa-peristiwa yang membuktikan cerdiknya Nabi, fatanahnya Nabi, yang dapat tukar. Kita panggil Arab jahiliah kan. Jahiliah tu apa? Bahasa kan? Arab bodoh kan? Tapi jadi hebat. Jadi hebat. Dulu, sekarang macam nak kembali ke jahiliah je. Dengar-dengar cerita dah, joget dah apa semua dah. Tapi asalnya daripada jahiliah Nabi tukar jadi bertamadun. Bertamadun, jadi tamadun. Bukti-bukti lah. Daripada Aus dan Khazraj, asalnya berperang, akhir sekali bersatu lepas Nabi pergi ke Madinah dan sebagainya. Kita boleh tengok apa? Tengok bukti-bukti kecerdikan Nabi itu yang terakhir. Dan padahal sekalian mereka itu telah faham akan rahsia wahyu. Itulah dalil cerdik bijaksana mereka itu. Boleh tak? Ni senang kan ni ayat ni. Dan padahal sekalian mereka itu, Nabi dan Rasul, telah faham akan rahsia wahyu. Sebelum tu dia cerita, nak faham wahyu kena cerdik. Nak faham wahyu kena cerdik. Nak menyampaikan wahyu pun kena cerdik. Okey. Kemudian mereka ni telah faham wahyu. Dia kata mereka telah faham wahyu. Apa bukti mereka telah faham wahyu? Kita sampai wahyu tu kat kita. Sebab tu kita boleh faham. Maknanya Nabi faham lah. Takkan Nabi dan Rasul tak faham, sampaikan kita pula faham. Kita lagi hebat pada Rasul. Dia faham yang dia sampaikan tu, maka kita dapat kefahaman tu. Itu bukti Rasul fatanah. Itu dalil Rasul cerdik. Sebab kita dapat faham. Faham kita tu lah wahyu. Wahyu tu lah yang Nabi dapat. Nabi sampaikan kita. Sampai kita dan kita faham. Itu bukti Nabi fatanah. Itulah dalil cerdik bijaksana mereka itu. Tapi kena fikir sikit lah. Dalil akal dia panggil. Kena fikir sikit. Oh, ya. Gitu. Jadi, bukti para Rasul adalah fatanah adalah sampainya Islam dan iman dekat kita sekarang. Dan tak mungkin akan tersebar agama kalau yang menyampaikan tu jahil. Tak mungkin. Tak mungkin. Habis. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan yang harus pada hak sekalian Rasul alaihi wassalatu wasallam itu perangai manusia. Okey, kita dah cerita yang hebat-hebat. Yang hebat-hebat. Nabi ni hebat semua. Tapi jangan lupa, Nabi bukan Tuhan. Jangan lupa, dia juga bukan malaikat. Jangan lupa, dia ni apa? Dia ni perangai manusia. Atau perangai ni bukan perangai ni tabiat. Tu perangai bahasa orang lama. Maksudnya dia orang. Jadi bila orang, macam ni kalau nangis? Orang biasalah nangis. Dia akan tak menjatuhkan martabat lah kalau menangis. Habis macam ni kalau makan? Makan. Orang mestilah makan. Nampak? Kalau malaikat makan, lemah malaikat makan. Orang memang makan. Itu maksud perangai. Kita akan bincang akan datang. Dan harus pada hak sekalian Rasul tu. Tangguh dulu. Kita sudah yang tasbih kafarah dan suratul asbah. Assalamualaikum.